Okey, bersama pelajar-pelajar tingkatan 2, kita sambung semula. Okey, dia kata tentukan kecerunan bagi garis lurus yang menyambungkan pasangan titik yang berikut. So, kita ingat ya, kecerunan ada 3 cara untuk menentukannya. So, ada yang pertama itu kita dah terangkan. Okey, jadi kita guna formula yang seterusnya, iaitu kecerunan jika diberi titik ialah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Jadi kita ada 2 titik dekat sini. Cikgu terus fokus ya. Jadi titik ini adalah titik A, yang ini adalah titik B. Jadi kalau koordinat dia ada X, Y. Dia ada X, Y. Okey, jadi anak-anak perlu buat keputusan. Jika A adalah titik yang pertama bagi anak-anak nak letak satu-satu. Kena letak satu-satu. Kalau B dia adalah titik yang kedua, maka kita akan letak dua-dua. Okey, macam tu ya. Itu adalah step yang pertama. Step yang kedua, anak-anak kena ingat formula untuk kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Sekarang kita masukkan sahaja nilai. Y2 siapa? 9. Y1 siapa? 1. X2 siapa? 4. X1 siapa? 2. 9 tolak 1, 8. 4 tolak 2, 2. Jadi 8 bagi 2, 4. Maka itu adalah kecerunannya. Okey. Jadi dekat sini juga cikgu nak tunjukkan pada anak-anak. Kecerunan ini kita boleh tukar kepada M. M itu bermaksud kecerunan. Kecerunan. Jadi kalau dia melibatkan AB, dia akan tulis MAB. Maksudnya kecerunan AB sama dengan 4. Okey. Kalau mungkin ada yang sangsi, kita tengok contoh. Tengok ya contoh. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y. Jadi, ini adalah yang pertama, kita letak 1, 1. Ini adalah yang kedua, kita letak 2, 2. Dan kita masukkan formula. Y2 siapa? 8. Y1 siapa? 2. 8 tolak 2. Okey, X2 siapa? 7. X1 siapa? 4. 7 tolak 4. Gitu. So, itu adalah kecerunan. Alright? Mudah kan? Okey. Tak apa. Kita buat together lagi. P. Ini X. Ini Y. Ini X. Ini Y. Okey? Okey. So, ini yang pertama. 1, 1. Ini yang kedua. 2, 2. Okey. Remember. Kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Masukkan nilai anak-anak. Masukkan saja nilai. Y2 siapa? 10. Y1 siapa? 2. Bagi X2 siapa? 1. X1 siapa? 5. Jangan ubah kedudukan 10 tolak 2. Betul? 1 tolak 5. Okey, betul. So, sekarang 10 tolak 2, 8. 1 tolak 4, negatif 4. So, 8 bagi negatif 4 adalah negatif 2. Maka, M apa? Kecerunan bagi PQ adalah negatif 2. Okey. Yang ini cikgu ingatkan balik. Maksud ini M ialah kecerunan. PQ itu maksudnya dari P ke Q. Alright? Okey. Kita teruskan. Okey, yang ni cikgu guna warna lain. Kita teruskan. Dia ada X, dia ada Y. Dia ada X, dia ada Y. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Then kita masukkan kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okey, ini adalah kecerunan.
Y2-nya siapa? Negatif 6. Y1-nya siapa? Sifar. Negatif 6 tolak sifar. Okey. X2-nya siapa? 2. Tolak. X1-nya siapa? Yang ini. Ya. Negatif 2. Okey. Jangan ubah negatif 2 itu, tengok. Dia masih lagi negatif 2 dan simbol itu masih lagi tolak. Jangan kerana simbol tu tolak jadi kita terus lupa dengan kewujudan negatif 2 tu hati-hati dekat sini. Okey, X2 adalah 2 tolak negatif 2. Gitu. Right? So teruskan. Tolak-tolak ini kita buat muka dia akan jadi tambah. Ingat kuda batu sata beto yang cikgu ajar sebelum ni. Okey, jadi itu akan jadi negatif 6 bahagi 2 tambah 2 4. Okey, jadi negatif 6 bahagi negatif 4 negatif 6 bagi 4 adalah negatif 3/2. Okey. Maka M dari ST ialah negatif 3/2. Alright? Okey. Good. Kita teruskan pula dengan menentukan kecurunan menggunakan kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga adalah dia ada bagi pintasan X dan pintasan Y. Apa itu pintasan X? Apa itu pintasan Y? Pintasan Y bermaksud dia potong. Memotong di Y. Jadi dia adalah pintasan Y. Pintasan X ialah dia memotong di X. Sebab itu dia dinamakan pintasan X. Paksi X tu dipotong. Paksi Y itu dipotong. Itu adalah paksi pintasan Y dan pintasan X. Jadi formula untuk yang ini adalah kecerunan ialah negatif pintasan Y bahagi X. Gitu. Okey, negatif pintasan Y per X. Okey. Jadi negatif pintasan Y dia adalah 5. Okey, lepas tu bahagi negatif 3. Jadi sekarang kita pun selesaikan. Selesaikan macam biasa. Selesaikan dia macam biasa. Okey. Negatif dengan negatif cikgu potong. Jadi sekarang tinggal 5/3. Jadi M dia adalah 5/3. Okey. Kita teruskan dengan yang seterusnya. M, kecerunan lah maksudnya. Negatif Y per X. Negatif Y dia apa? Negatif 8. X dia 8. Okey. 8 bagi 8, 1. So, negatif 1. M dia adalah negatif 1. Kecerunan. M tu kecerunan. Okey. Seterusnya, masih lagi yang ini. M sama dengan negatif Y per X saja. Okey. Negatif Y dia siapa? Negatif. Negatif memang dah ada. Lepas tu negatif 4. Okey. Bahagi dengan negatif 10. Okey. Okey, jadi sekarang 4 negatif 4/5 itu adalah 2/5. Okey, itu adalah dia punya kecerunan. Alright. So, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi dalam next class. Semoga bermanfaat.